Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf pertama kali because slide ni ada dalam bahasa Inggeris. Kita belum ada yang versi bahasa Melayu, tapi insyaAllah saya akan sampaikan dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah tadi kita pun dengar sedikit ataupun saya sepanjang lebar juga hampir 1 jam bersama Ustaz Razi Rajab untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan. Saya menyertai tim Holy House ni pada tahun 2016. Ya Allah, sebentar lagi saya kongsikan sedikit latar belakang. Okey, kepada mereka yang masih belum kenal pengasas ataupun selalu kita tengok dekat luar sana nak tahukah siapa founder Olive House ni. So, yang berada di skrin ni lah founder kita, iaitu pengasas Olive House dan juga CEO Olive House kita, iaitu Ustaz Aidil Azwar bin Zainuddin. Muda lagi orangnya, tahun 81, insyaAllah bulan ni birthday beliau. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, beliau ni adalah daripada lulusan ijazah secara muda dalam bidang undang-undang dari Universiti Azhar Mesir. Orang kata tu, kalau adalah kenalan ataupun anak-anak tuan-tuan perempuan yang lahir pada tahun ini, mungkin boleh tanyalah kalau kata daripada Universiti Al-Azhar tu, saya rasa majoritinya akan kenal lah beliau. Bagaimana, siapakah beliau di sana. Okey. Sedikit tentang diri saya sebagai CEO untuk Olive House Central Region. Memang dari segi background tidak ada background dalam bidang keusahawanan ataupun perniagaan, tetapi alhamdulillah rezeki ditemukan dengan Olive House ni pada hujung tahun 2015 dan membuat sepenuh masa dengan Olive House pada tahun 2016. Sudah berkeluarga, asal daripada seorang ejen kami, iaitu kalau nak cerita sejarah bagaimana berkembangnya Olive House di tengah ini, panjang cerita dia. Cuma yang menjadikan saya sangat sayang dan terus meletakkan jiwa saya dengan Olive House adalah bagaimana saya memilih jalan untuk berjuang kata tu dalam pemakanan Quran ini bersama-sama Ustaz Razi. Ingat lagi kami pernah antara pengalaman yang masih segar dalam ingatan kami adalah pergi ke masjid-masjid, tidur tak balik rumah kan, tidur di tepi jalan, semata-mata memenuhi jemputan masyarakat untuk mendengar apakah orang kata khasiat pemakanan Qurani ini. Okay? Dan tak sampai setahun saya jadi ejen, orang kata tu dilamar ataupun disuruh, diminta oleh founder kita Ustaz Aidil Azwar untuk bersama-sama dalam tim pengurusan. Dan alhamdulillah tuan-tuan perempuan dan tim saya di Olive House Central Region akan bersama-sama, kita akan bersama-sama menelusuri jalan ejen-ejen ataupun sahabat kita yang dah berjaya, bagaimana mereka yang dah berjaya. Kita dah sediakan modul, kita dah sediakan pelbagai fasiliti. InsyaAllah bagi tuan-tuan perempuan ada jalannya bersama kita di Olive House Central Region ini. Okay? Sebelum tu kita dengar dulu ucapan daripada founder kita, Fadil Ustaz Aidil Azwar. Semalam pun saya bersama beliau kata tu membantu beliau lah dalam pengajian beliau di Asian Business School, itu MIT di Bank Negara semalam. Salah satu modul yang saya ikuti adalah digital marketing, diberi peluang. So untuk tuan-tuan perempuan, beliau juga sedang menyambung pengajian di MIT. InsyaAllah lagi 10 bulan ataupun 12 bulan dia akan habis. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan mandat ataupun kata-kata ucapan aluan daripada beliau. Bila ditanya tentang soal sejarah Olive House ini bermula pada 2011. Ia ditubuhkan sebagai sebuah syarikat secara rasmi untuk memperjuangkan apa yang dibawa oleh Olive House pada hari ini. Tetapi secara hakikat, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ia tidak bermula pada 2011. Ia bermula sebelum daripada itu, bagaimana Olive House ini ditubuhkan. Ketika mana saya masih lagi merupakan penuntut di Universiti Al-Azhar, pertemuan saya bersama dengan seorang tokoh terkenal dalam bidang nutrisi yang bernama Profesor Dr. Muhammad Faid. Inilah merupakan permulaan kepada segala yang berlaku dalam Olive House. Ketika mana saya hadir bertemu dengan beliau di Morocco, yang mana beliau merupakan tokoh yang cukup terkenal, mengajar, menyampaikan, berkongsi dan menulis dalam pelbagai sudut berkenaan tentang ilmu pemakanan secara khususnya, menerangkan satu persatu bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menjelaskan soal nutrisi lebih awal dan lebih bersistematik. Dan itu yang menjadikan beliau terangsang dan bersemangat dan termotivasi untuk menghafal Al-Quran walaupun di usia beliau yang sangat-sangat lanjut.
Proses ini berlaku berdasarkan kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Ayat ini menerangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk melihat kepada makanan yang mereka makan. Ia bukan sekadar tentang soal halal dan haram, tetapi ia sangat-sangat khusus kepada peranan makanan kepada tubuh badan manusia. Daripada pertemuan itulah menjadikan satu aspirasi buat saya untuk memperjuangkan apa yang telah termaktub dalam Al-Quran yang terbukti secara saintifik, yang dimulakan dengan teras makanan yang disebut secara khusus dan secara terbukti ia merupakan makanan yang memberi manfaat kepada manusia daripada dahulu sehingga sekarang. 5 makanan yang telah dinyatakan oleh Dr. Faid itu adalah zaitun, tin, kurma, delima dan anggur. 5 makanan ini daripada dulu dikenali sebagai superfood, dikenali sebagai makanan yang boleh membawa kepada preventif, penghalang kepada pelbagai penyakit kronik, dan hari ini dibuktikan bahawa masyarakat Mediterranean adalah masyarakat yang paling sihat, yang paling banyak mampu untuk menghalang daripada penyakit-penyakit yang menimpa kepada masyarakat pada hari ini. Ini menjadikan kepada Olive House membawa perjuangan yang termaktub dalam Al-Quran yang sangat jelas dalam kajian-kajian saintifik untuk dibentangkan, diperkenalkan dan diperjuangkan kepada kita bersama untuk membawa kebaikan yang lebih besar kepada masyarakat. Ini soal sejarah yang telah kita laksanakan, dan permulaan kepada perniagaan Olive House bukanlah seumpama syarikat-syarikat besar. Dengan modal serendah RM400 yang kita mulakan, membawa hasil daripada tahun ke tahun, sehinggalah syarikat Olive House ini bernilai puluhan juta untuk jualan yang kita laksanakan. Perkembangan yang semakin positif, individu-individu yang semakin percaya, intelektual yang bersama-sama dengan kita, menjadikan usaha ini semakin menarik, semakin berkembang dan semakin indah untuk diperjuangkan, termasuk dengan ejen-ejen Olive House yang bersama kita. Alhamdulillah dapat dengar mukadimah daripada founder kita. So kalau ikut beliau sebenarnya awal lagi daripada 2011, tetapi 2011 mulakan pergerakan. Kalau nak diceritakan lagi sejarah beliau bagaimana mengedarkan minyak zaitun ni adalah bermodalkan RM400 saja tuan-tuan dan puan. Bawa minyak zaitun daripada Syria kalau tak salah saya. So dibotolkan, kalau kata plastik tu, botol tu pakai syringe tu, pakai hair dryer kan, bergerak melalui kereta Viva, bawa sikit-sikit. Begitulah sedikit permulaan dia. Tetapi alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan menyertai kita satu keluarga yang besar, dan insya-Allah jauh lagi dan besar lagi perjuangan kita. Dan sekali lagi saya sangat kami sangat mengalu-alukan perjuangan bersama tuan-tuan dengan kita untuk memartabatkan makanan Quran ini. Okey, bercakap tentang vision, tuan-tuan dan puan mesti dah terdedah dengan banyak produk dekat luar sana sebenarnya. Pelbagai variasi yang kita tengok, tetapi kita di Olive House ini visi kita adalah untuk memasarkan produk yang natural organik dan terbukti secara saintifik berkualiti tinggi, dan kita nak membudayakan ini dan menjadi satu budaya hidup masyarakat, makanan sihat. So jadi apa yang kita bawakan itu mestilah orang kata tu yang ada ujian yang terbukti, ada certification, bukan sekadar pergi OEM order buat formulation tak. So uniknya kita, kalau tuan-tuan lihat produk kita ni, kita tidak mencampurkan. Kita tidak mencampurkan 7 dalam 1, 5 dalam 1 kan, ada 23 dalam 1. Tetapi kita buat one by one. Kerana apa? Kerana kita percaya badan kita ini adalah manusia normal, benda hidup memerlukan nutrisi. Dan setiap orang dia nutrisi tak sama tuan-tuan dan puan. Ada orang ni umur macam ni, sakit begini, jantinanya dia orang kata tu keperluannya tidak sama. So begitulah salah satu orang kata tu fundamentals yang kita pilih, iaitu kita tidak mencampurkan serba-serbi dalam satu, yang mana apa sahaja yang kita nak bawa mestilah ada certificationnya, terbukti, selamat, yang penting. Sebab kita apabila kita nak ajak masyarakat, kita memberitahu masyarakat untuk amalkan pemakanan sihat, kita terlebih dahulu memastikan apa yang kita sarankan itu adalah betul-betul berkualiti, betul-betul mengandungi khasiat, bukan sekadar atas pada nama. Kadang-kadang itu yang menjadi sampai JAKIM keluarkan untuk melarang menggunakan perkataan makanan sunnah kan. Memanglah
sebab apa kadang-kadang dalam industri ni menggunakan makanan sunnah 7 dalam satu menjadi satu fitnah apabila hanya pada sekadar nama tetapi tidak ada khasiat di dalamnya. Itu yang menjadi masalah kepada masyarakat kita sekarang. Okey. Saya ulang, to be a leading scientifically researched and proven natural organic supplier of choice. So menjadi pilihan. Alhamdulillah setakat ini kalau nak dikatakan minyak zaitun, rata-rata masyarakat Malaysia kata tu mengakui. Antara yang terbaik yang kita ada adalah iaitu Olive Plus 30X. Tak ni nafikan juga ada lagi yang lain, Olive Power Up, mati minyak zaitun. So ada kategori ni tersendiri. Tetapi apa yang kita cuba sampaikan adalah kita memilih dari segi prosesnya. Yang kami kenal CEO dan founder kita ni amatlah susah. Seingat saya Ustaz Rozi pun pernah ceritakan beberapa tahun minta untuk dibawakan kismis kan. Kerana pada waktu itu kita dah ada zaitun, kita dah ada delima, kita ada kurma, kita dah ada tin, tetapi yang 5 yang kita ada Quranic foods yang disebut dalam Quran itu iaitu kismis ataupun anggur. Dah bertahun kita tak, dan akhirnya pada tahun 2017 barulah dapat, di mana dia menceritakan nak mencari orang kata tu kualiti yang terbaik. Sebab makan kismis ni bukan sekadar kismis, yang mestilah dengan ada yang bijinya. Kerana khasiat, kebanyakan khasiatnya datang daripada biji dia. Okey? Itu salah satu. Kemudian saya ingat saya juga antaranya adalah tentang madu. Kenapa ada juga orang tanya kenapa tak ambil madu tempatan ataupun ni macam-macam hujanlah, tetapi apabila kita melihat keperluan kita, posisi kita untuk serve ramai orang, market yang terlalu besar dan sukar untuk kata tu pengusaha tempatan memberi kita kuantiti yang kita nak sebulan. Kita minta 5 tan, kita minta 3 tan ataupun madu peluluk lah contoh. Kita minta 1 tan sebulan pun tak boleh nak supply. Macam mana kita nak memenuhi keperluan. Jadi di situ kalau saya ambil masa sikit cerita asal-usul madu, kemudian berbalik kepada kajian, iaitu kalau kita lihat surah An-Nahl ayat 68 dan juga 69, betulkan saya silap, iaitu Allah ilhamkan lebah ini mengambil madu daripada kawasan pergunungan, kan, kawasan pergunungan. Kemudian di frasa yang kedua, kawasan yang penuh bunga-bungaan. Okey, dan kat situlah kita dapatnya ilhamnya ambil madu daripada pergunungan Kyrgyzstan. Sampai macam tahap tu sekali tuan-tuan dan puan, dan kita pergi pilih di Kyrgyzstan pun kita tidak simply pick kebanyakan pengusaha. Yang kita ambil adalah madu yang pengusahanya mendapat pengiktirafan World Beekeeping Award. Itu secara ringkas bagaimana proses kita buat pemilihan. Memang banyak produk yang kita kenali sebagai produk yang kata tu yang menyumbang kepada kesihatan, superfood. Tetapi value ataupun visi yang kita dukung itu harus kita jaga supaya masyarakat dan kita seluruh ekosistem komuniti mendapat yang terbaik. Okey. Kita dengar pula bagaimana misi kita, misi Olive House daripada CEO kita sendiri. Bercakap tentang visi Olive House, ini yang menjadikan syarikat seumpama Olive House sedikit berbeza dan berlainan berbanding mana-mana perniagaan yang lain. Bila bercakap tentang soal apa yang ingin dicapai oleh Olive House di dalam visi yang telah kita ungkapkan, kita ingin untuk menjadi peneraju kepada sebuah organisasi yang membekalkan produk natural dan organik yang terbukti secara saintifik dan menjadi pilihan orang ramai. Bercakap tentang soal saintifik, bukannya perniagaan yang ada di dalam Olive House ini kita mencipta produk formulasi yang hebat-hebat, yang menghimpunkan profesor-profesor yang tertentu, yang menghimpunkan kombinasi produk-produk yang pelbagai. Tidak. Tetapi tidak lebih kita memperkenalkan kepada masyarakat suatu produk yang sepatutnya diamalkan oleh manusia, yang patutnya diamalkan oleh masyarakat daripada dahulu sehingga hari ini. Tetapi apa yang berlaku di dalam masyarakat adalah kebanyakan produk-produk yang berada sebagaimana yang telah dibuktikan daripada hasil penemuan, banyak di antara produk-produk tersebut bercampur baur ataupun terlibat dalam soal jenayah yang berada dalam pasaran kepada dunia ekonomi hari ini, iaitu produk yang tidak asli ataupun bercampur dengan produk-produk yang lain. Olive House hanya berperanan pada sudut untuk memastikan apa yang kita bekalkan kepada pelanggan-pelanggan kita
terbukti terelak daripada pencampuran bahan-bahan yang tidak sepatutnya. Dan yang kedua, kita memastikan bahawa produk Olive House berada kepada tahap kualiti yang tinggi untuk membawa kesan yang positif kepada pengamal produk tersebut yang mampu membawa kepada hasil yang kita inginkan, food as your medicine. Ini perjuangan Olive House, ini rigidnya Olive House, dan ini yang kita ingin bawakan kepada masyarakat dan memberi keyakinan kepada branding yang kita perjuangkan. Okay, jelas kat situ kita punya visi ataupun akidah utama lah kita panggil kan. InsyaAllah akan datang banyak lagi produk yang kita tengah usahakan dan prosesnya bukan mudah tuan-tuan dan puan melalui beberapa fasa, dan yang antara yang terbaru kita ada baru ni adalah mi organik. Yang itu pun kita bawa sebagai try market dulu. InsyaAllah lepas ni kita dah collect feedback ataupun mendapat right positioning dalam market, kita akan pasarkan secara besar-besaran. Okay? Okay, secara misi, kita ada 4 misi dalam Olive House. Yang pertama, yang kedua tadi tu kita dah sentuh sedikit dalam misi. Dan saya terus kepada yang ketiga, iaitu tanggungjawab kita, inculcate culture of consuming scientifically proven health product. Yang inilah sebenarnya yang pada saya lah, yang saya lihat perbezaan antara Olive House dan juga yang lainnya adalah kita melatih ejen-ejen kita yang masuk, yang sertai kita daripada tak kisahlah big Y tuan-tuan perempuan masuk, saya hanya nak makan sendiri dan berkongsi dengan ahli keluarga, saya memang betul-betul nak buat bisnes. Baik, kita amati betul-betul yang ketiga dan yang keempat ini. Okey, yang ketiga ini lebih bermaksud kepada kita melatih, orang kata tu, dalam kita nak membudayakan tuan-tuan dan perempuan lah sebagai, orang kata tu, delegasi untuk bagaimana mesej yang kita nak bawakan itu sampai kepada masyarakat. Yang mana kita bawa kepada yang keempat, objektif kita adalah untuk foster economically independent and knowledgeable entrepreneurs. Maksudnya menghasilkan usahawan yang berdikari dari segi knowledge, dari segi kemahiran dan juga dari segi perniagaan, income tu sendiri. Sebab itu dalam Olive House ni banyak kita susun training-training yang nak bagi tuan-tuan perempuan mahir. Tak dinafikan yang sertai kita bukan orang biasa-biasa. Ada yang golongan doktor, golongan profesional, tetapi inilah yang kita bawakan, kita align balik, kita berada dalam ekosistem yang mana kalau kita nak masyarakat kita sihat, ilmu yang kita susun, latihan-latihan yang kita susun untuk menjadikan tuan-tuan dan perempuan mempunyai skill set yang cukup untuk menjadi delegasi menyampaikan visi dan misi kita. Okay? Dalam lepas ni saya akan kongsikan bagaimana tuan-tuan dan perempuan melihat perkembangan perjalanan tuan-tuan dan perempuan sebagai ejen Olive House. Kita dengarkan sendiri misi yang bakal disampaikan, yang akan disampaikan oleh CEO kita, insya-Allah. Bila bercakap tentang misi Olive House, kita mempunyai 4 mission statement yang sangat-sangat penting bagi mereka yang berada dalam keluarga Olive House memahami dengan jelas satu persatu misi yang ingin kita perjuangkan. Jangan di antara kita yang tersilap langkah ataupun bahasa yang disebut oleh sesengah kita tersalah gelanggang apabila kita menjadi seorang usahawan. Tidak ada di luar sana perniagaan yang betul dan perniagaan yang salah. Masing-masing memperjuangkan kepada hala tuju dan matlamat yang ingin untuk kita capai. Bila kita bercakap tentang sebuah perniagaan, Olive House juga mempunyai matlamat dan tujuan yang perlu dipahami oleh semua peringkat agar perjalanan kepada hala tuju tersebut mampu dicapai dengan baik. Bila bercakap tentang apa yang dibawa oleh Olive House, misi statement yang ingin untuk kita kongsikan pada hari ini adalah merupakan satu perkara yang teramat penting untuk dipahami kerana ini adalah merupakan label ataupun tanda ataupun identiti ataupun inilah merupakan satu bentuk kefahaman yang perlu kita letak kepada diri kita masing-masing, satu tata cara dan kaedah dan kebijaksanaan yang perlu ditunjukkan yang menjadikan bahawa ini adalah cara Olive House dalam bertindak. Misi statement yang pertama itulah yang disebut sebagai kita adalah sebuah business entity. Melaksanakan perniagaan atas prinsip-prinsip perniagaan. Ia bukan sebuah perniagaan atas dasar charity. Ia bukan sebuah perniagaan atas dasar sekadar bantu-membantu. Ia bukan hanya sekadar melakukan sekadar apa yang kita rasa ingin kita lakukan. Kita melanggar polisi-polisi dan undang-undang sesuka hati. Ia bukan sebuah entiti yang sebagaimana yang telah kita sangkakan sebentar tadi. Ia adalah sebuah perniagaan yang serius yang dilaksanakan dengan tujuan yang sangat jelas, maka segala implikasi, kesan, hasil yang kita perolehi dalam perjalanan ini ia dilakukan secara profesional
secara berhemah, secara jelas, secara mengikut lunas-lunas sebuah perniagaan itu dilaksanakan. Bila bercakap tentang misi Olive House yang kedua, yang pertama kita adalah merupakan business entity. Yang kedua, Olive House adalah merupakan perniagaan yang kita hanya mendapatkan produk yang berkualiti tinggi dan mengedarkan produk kategori berkualiti tinggi sahaja kepada masyarakat. Sebahagian ada menyebut kepada saya, berapa banyak daripada peluang yang terlepas kepada kita hanya disebabkan kita tidak menjadikan produk-produk yang berada dalam range Olive House terdiri daripada pelbagai kategori produk daripada jenis yang sama. Sebagai contoh, mungkin minyak zaitunnya mungkin dimasukkan 7 ataupun 8 jenis minyak zaitun, ataupun delimanya dimasukkan 7 ke 8 jenis minyak delima, dan begitulah kepada produk-produk yang lain. Ingin saya tegaskan di sini dan saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, misi statement Olive House yang kedua telah menjelaskan bahawa kita sama sekali tidak akan menyediakan kepada masyarakat kecuali setelah kita yakin, kita tahu ini hanyalah produk berkualiti tinggi sahaja untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Bila bercakap tentang berkualiti tinggi, ia termasuk tentang soal keyakinan kita pada sudut kualiti yang kita nyatakan. Ia juga membawa maksud kepada keyakinan kita. Ia adalah produk yang tidak ternodakan dengan campuran bahan-bahan yang akan menyebabkan keaslian itu dipertikaikan. Maka apabila ia menjadi sebagai satu misi statement yang penting kepada Olive House, ejen-ejen Olive House juga perlu untuk membawa dan menterjemahkan pada sudut tindakan dan kepercayaan kita bahawa kita mempunyai satu misi yang sangat jelas bahawa kita tidak akan menjual dan memperkenalkan kepada masyarakat kecuali produk yang mempunyai kualiti yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Mungkin ramai ada yang menyangka bahawa bila berniaga ini, apa salahnya kita menjual apa sahaja. Ingin saya analogikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan kepada seseorang yang bercakap tentang soal produk kesihatan, bercakap tentang mendapatkan grade makanan yang bagus, memastikan kualiti itu berada pada tahap yang sepatutnya, tiba-tiba seorang yang bercakap dengan penuh lancar dan petak tersebut merupakan perokok tegar, merupakan individu yang meminum arak, individu-individu yang mengamalkan cara hidup yang tidak sihat. Semestinya, percakapan yang diungkapkan oleh beliau itu tidak ada nilai kepada kita. Begitulah juga bagi ejen Olive House. Kalau sekiranya kita merupakan individu yang memperkenalkan produk berkualiti tinggi, yang mempunyai mutu kesihatan yang sangat baik kepada pengamalnya, tiba-tiba kita tidak menterjemahkan kepada perbuatan kita, mencampur adukkan pelbagai jenis produk sama ada yang asli ataupun tidak, yang berkualiti tinggi ataupun tidak, ini yang akan merosakkan imej kita dan gagal mendapat kepercayaan kepada masyarakat. Misi statement Olive House yang ketiga, kita ingin untuk membudayakan kepada masyarakat untuk mengamalkan pemakanan yang sihat, yang berkualiti tinggi kepada masyarakat. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan kita berada dalam masyarakat yang mempunyai kepada pelbagai kepercayaan dan ucapan-ucapan yang mana ia tidak terbukti secara saintifik dan mengakibatkan kemudaratan kepada masyarakat melebihi kepada kebaikan. Olive House adalah merupakan sebuah entiti dan sebuah perniagaan yang ingin untuk membudayakan kepada masyarakat, yang mana pembudayaan yang kita bawa kepada mereka semestinya produk natural dan organik yang mempunyai bukti-bukti saintifik. Lebih-lebih lagi ia adalah merupakan sarana daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah yang kita perjuangkan. Tidak memadai kalau sekiranya ia produk natural sahaja ataupun organik sahaja, ataupun ia merupakan produk-produk yang mendapat kata-kata ataupun ucapan oleh sebagian masyarakat ia bagus kepada kesihatan kerana tidak terbukti secara saintifik. Ini yang menyebabkan kepada masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Pada Olive House, kita ingin untuk membudayakan, memberi kesedaran bagaimana pengamalan kepada produk-produk ini akan membawa kebaikan yang banyak kepada kesihatan mereka, tetapi ia wajib, ia mesti, ia perlu, ia patut disedarkan kepada masyarakat tanpa bukti-bukti saintifik, tanpa pengukuhan daripada sumber-sumber yang berkelayakan dan berautoriti. Ia bukan cara Olive House untuk membawa produk kepada masyarakat. Ini misi statement yang ketiga yang perlu untuk difahami dan jelas oleh ejen-ejen Olive House seluruhnya dan ahli keluarga Olive House secara keseluruhnya demi memastikan perjuangan dan perjalanan ini berjalan dengan baik dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Misi statement Olive House yang keempat yang merupakan intipati yang paling penting bagi perniagaan Olive House ataupun dinamakan sebagai Big Why. Kenapa Olive House ini ditubuhkan? Dan apakah budaya yang bakal terbentuk adalah berpandukan kepada misi statement yang keempat ini.
Bagi Olive House, untuk mewujudkan masyarakat ataupun usahawan yang mempunyai kebergantungan secara sendiri ataupun yang disebut sebagai independent, mampu berdiri atas kaki sendiri pada soal keilmuan dan keuangan ataupun ekonomi, itulah merupakan kemuncak kepada tujuan kita. Kita ingin untuk melahirkan usahawan yang mempunyai kejayaan dari sudut penguasaan kepada ilmu mereka dan penguasaan kepada ekonomi mereka. Kenapa ini penting, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana apa yang diperjuangkan Olive House adalah merupakan satu ekosistem yang memerlukan kepada gabungan kepakaran, kemahiran, keilmuan untuk memastikan misi, visi terlaksana dengan baik. Cara itu tidak akan berkesan kecuali kita melahirkan mereka-mereka yang berjaya dengan kerangka Olive House untuk mencapai tujuan yang telah kita nyatakan. Dilihat kepada beberapa sudut yang agak berlainan kepada Olive House. Sebab itu dalam Olive House, bila kita bercakap tentang sistem ejen, mungkin banyak syarikat-syarikat yang lain mewujudkan sistem ejen, tetapi kita melihat bagaimana HQ-nya menjual sama kuat dengan ejen-ejen yang telah terlantik. Di dalam Olive House secara jelas, polisi yang telah kita letakkan, mereka yang menjadi petugas ataupun staf-staf yang bekerja sama ada di HQ ataupun di mana pejabat-pejabat pengurus ejen, mereka tidak dibenarkan untuk menjual produk dan setiap pelanggan wajib untuk mendapatkan produk melalui ejen-ejen terlatih. Polisi ini terbentuk kerana apa? Kerana kita ingin untuk memastikan usaha pembentukan masyarakat yang berpengetahuan, masyarakat yang mempunyai knowledge, masyarakat yang tersedar dengan kaedah pemakanan tersebut dilakukan oleh mereka-mereka yang berkelayakan, menjadikan proses dan platform Olive House ini satu platform yang dipercayai, diyakini, yang bakal membawa perubahan kepada masyarakat dengan terhasilnya kepada usahawan-usahawan yang berjaya, insya-Allah apa yang telah diinginkan ataupun yang telah diasaskan dan ingin untuk dicapai mampu dilaksanakan bersama dengan kumpulan usahawan-usahawan berjaya di masa hadapan. Baik, alhamdulillah. So sangat padat penyampaian CEO kita. Saya rasa tuan-tuan perempuan sebenarnya insan terpilih. Batch kali ini saya rasa batch yang kelima. Saya lihat ramai, antara yang paling ramai lah batch kali ini untuk KPA kita pada kali ini. Baik, secara ringkas tadi kita dah mendapat kata tu mungkin kefahaman bagaimana apa bezanya kita duduk dengan Olive House ini berbanding tuan-tuan perempuan faham, kita tidak memperkecilkan bisnes orang lain, kita tidak memperkecilkan jenama orang lain. Apa yang kita cari adalah apa yang kita lihat untuk masa depan kita adalah apa yang Olive House ada dan tuan-tuan perempuan boleh bersama dengan kita. Okey, kalau kita lihat bermulanya Olive House daripada 2011 tadi 2011 sehingga yang menjadi perubahan yang sangat besar daripada bermula pada tahun 2016. 2016 ni secara aktif melakukan perubahan dari segi approach, daripada gerak kerja, positioning Olive House in our major cities. Waktu inilah kita mula mencari ejen-ejen di kebanyakan bandar-bandar besar. Kemudian pada tahun 2017 kita meningkatkan. Saya ingat ni 2017 antara tahun yang paling banyak program dan tak dinafikan ada yang orang kata tu pening-pening lah sebab banyak program. Dari segi program ilmunya, dari segi program kemahirannya, dari segi program pengurusan perniagaannya. Dan alhamdulillah mereka-mereka ini jugalah yang tuan-tuan melihat kalau nampak poster top 30 itu semua tu banyak yang datang daripada batch-batch ini. Saya mengharapkan tahun 2020 ini tuan-tuan puan kita dapat mengikut jejak langkah mereka sebab dekat luar sana masih peluang masih terbuka lagi. Ramai lagi golongan masyarakat yang belum kita jihadkan mereka tentang pemakanan sihat ni. Dan pada tahun 2018 kita punya pergerakan maknanya orang dekat main city ni dah mula kenal. Tuan-tuan perempuan sendiri pun mungkin lahir daripada kenal Olive House sendiri. Berbanding kalau pergerakan sebelum ni banyak bergerak ke masjid-masjid. Pada tahun 2016-17 ni kita dah start masuk iklan dah. Dan pada tahun ini dan terhadapan kita lebih kepada scale up. Alhamdulillah rezeki kita kalau kita tengok pada tahun ini secara tiba-tiba satu dunia bukan sekadar kita saja pandemik COVID-19 ini berlaku dan melihat banyak sangat perubahan yang berlaku termasuklah model perniagaan kita ataupun model operasi kita. Sebelum ini kita banyak terdedah kepada face to face, sekarang kita dah kena mula shift kan. Kita mula berubah bagaimana kita ingin berjihad secara hybrid, iaitu boleh berjumpa secara face to face, boleh berjumpa secara
buat secara online, dan ini satu cabaran buat kita sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita hadapi. Kalau melihat dari perkembangan tahun terdahulu, yang value yang saya kongsikan adalah dari segi market share lah, market value. Kalau kita lihat 2011 dengan modal 400 sehingga pada tahun 2018, 2019 kita tidak orang kata tu punya peningkatan yang baik sebab kita lebih banyak kepada positioning. Okay? Last record kita buat adalah market value sebanyak 54 juta. Ini pencapaian yang sangat baik bagi saya. Produk pada tahun 2013 ada 30 dan alhamdulillah tahun ini kita ada tambah lagi beberapa SKU dan insyaAllah akan kita target lagi banyak SKU. Kalau tuan-tuan buat di sini adalah kebanyakan ekonomis atau ahli ekonomi pun terkejut melihat perkembangan Olive House, dan tak dinafikan antara yang memberi sumbangan kepada perkembangan inilah family kita, iaitu ejen-ejen Olive House yang berusaha, yang kita dah sediakan latihan yang terbukti bahawa boleh mendatangkan income yang baik kepada ejen Olive House. Okey, agak-agak tahun ni kita berapa? So tuan-tuan perempuan jugalah yang bakal membentuk ataupun menyumbang kepada jumlah dalam ekosistem pada tahun ni. Okey, ini secara nak faham, tuan-tuan faham bagaimana kita punya structure sistem ejen kita. Saya menggunakan organisation chat ni supaya mudah faham. So sebelum ini kita hanya dikenali sebagai Olive House saja. Tetapi apabila segalanya menjadi semakin besar, so kita meletakkan Afiat, iaitu kita punya agenda terbesar itu di atas, dan Olive House salah satu orang kata tu elemen di bawah Afiat ni, dan bawah Afiat ni akan ada lagi lah lepas ni sinergi yang tuan-tuan perempuan tengok, Dasto dan sebagainya akan duduk di bawah Afiat. So nanti tuan-tuan akan nampak lah Olive House by Afiat Lifestyle. So kita dah mulakan shift, branding shift kita ke arah itu. Okay. Kemudian dari layer kedua tu adalah camp central. Maknanya kami lah di pejabat pengurusan di dalam Malaysia ni kita ada 5 camp, iaitu di Central, di Utara, Selatan, ICR dan juga Borneo. Dan di bawah setiap camp perlu mengelola ataupun menyelia 2 jenis ejen, iaitu Afiat Consultant dan juga Afiat Agent. Dan jangan bimbang, tidak ada siapa yang masuk-masuk tu jadi Afiat Consultant. Semua orang bermula dengan Afiat Agent dan ada perjalanan yang saya akan kongsikan. Kita di pejabat camp central ini, tuan-tuan perempuan pun dah kenal tadi Ustaz Rozi Rejak sebagai kita punya executive chairman, dan kita punya CEO untuk pengurusan camp central ini adalah Tuan Muhammad Zaki. InsyaAllah tuan-tuan perempuan akan berjumpa juga kita selepas ini, dan saya sendiri Haji Firdaus. Dan kita ada juga shared service yang iaitu buat accounting, admin, HR dan semua. Dan yang tuan-tuan dan perempuan akan selalu berurusan adalah dengan Cik Nur Syamimi lah, daripada Engine Development yang handle hari ini. Dan juga saya pasti dan yakin tuan-tuan perempuan sudah berjumpa dengan area manager masing-masing, iaitu Akmal untuk zon 1 dan zon 2, Izati untuk zon 4 dan juga Faizwan untuk zon 3. So mereka inilah area manager inilah sebenarnya main reference untuk tuan-tuan perempuan. Jika ada sebarang persoalan ataupun perlukan bantuan, teruslah berurusan dengan mereka. InsyaAllah kita akan cari jalan untuk bantu tuan-tuan perempuan. Okey, dari segi saya nak berkongsi tentang bagaimana kita bersungguhnya ni, komitmen kita untuk membesarkan ataupun berkembangnya perniagaan ini adalah, kalau kita lihat pada 2019, sejumlah 24 juta kita telah belanjakan kepada aktiviti marketing, termasuklah pemberian reward, iklan radio dan TV. Kalau tanya media apakah lagi dalam Malaysia ni, insyaAllah, alhamdulillah, setiap channel kita dah masuk dah. Bermula dengan TV Hijrah, TV Oasis, TV3 sendiri. Dan tahun ini kita banyak lebih fokus pula kepada RTM. Alhamdulillah rezeki. Dan tahun ini sebenarnya kita dah allocate lebih daripada 3 juta untuk bajet marketing. Mungkin ada yang bertanya, billboard dan sebagainya kan. Pendekatan kita adalah lebih kepada transdigital. Transdigital maksudnya tradisional tu kita lebih kepada banyak TV dan radio. Digital pun memang kita setiap bulan memang HQ ada spend untuk awareness di digital. Tetapi signboard ni kalau tuan-tuan perempuan lihat banyak, memang banyak tepi-tepi jalan tu, tetapi banyak yang illegal lah kan. Jenis pacak tak ada lesen, yang itu kita tak ambil. Okay.
Dan beberapa tahun ni pun kita masih meneruskan. Yang program terbesar kita pada tahun ini adalah Salam Baitullah. Mungkin ada yang kenal oleh host itu sendiri daripada Salam Baitullah. Okey, insyaAllah kita menjadi rakan perniagaan dengan RTM yang ke masa panjang. Tahun depan pun kita dah booking lagi dah. So untung tuan-tuan dan puan, kalau saya imbas balik tahun 2016 saya masuk, orang pun tak kenal lagi jenama, TV pun tak keluar lagi kan. Nak berjumpa, nak bercakap dengan orang tu pun, ini apa ni kan, tak pernah nampak pun lah. Tu tuan-tuan dan puan sangat beruntung, benda ni dah jadi mudah, orang mudah kenal brand. Hanya kita nak tingkatkan usaha kita. Firstly, nak bagi tahu kita ni adalah ejen Olive House. Dengan kita lah mereka masyarakat boleh dapatkan produk-produk Olive House. Okay. Dari segi pengiktirafan pun Ustaz Rozi pun dah sentuh sikit tadi. Bermula masuknya produk-produk Olive House ni, kita tak dapat apa pun lagi kata tu local punya certification. Dan alhamdulillah hari ni the only Bumi ataupun SME, the first one lah, Bumi SME yang mendapat sijil pengiktirafan organik Malaysia. Okay, by KKM. Kita SME pertama, Bumi, okay, yang mendapat sijil organik. Ini satu kata tu kredit yang besar kepada kita dan satu advantage kepada kita, bagaimana mudahnya kita untuk gain the trust from masyarakat ataupun prospek kita. Sebab macam kita cakap tadi, dah sertifikat ni bukan simply dapat, melainkan dah lalu proses-proses audit apa semua kan. So dari segi madunya, antara sijil KKM yang kita dah dapat ada 4 dekat sini So sijil organik, kita ada dapat Misti, kata tu, dan pilihan lebih sihat dan juga sijil autentik. Semua ni daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, kalau orang tanya produk ni ada KKM ke? Cakap ada. Yes. Tunjukkan 4 logo ni. Lengkap dah. Okay. Selain daripada tu, sijil pengiktirafan antarabangsa daripada USDA. Kalau sijil European yang atas ni mungkin ramai atau biasa tuan-tuan dan puan tengok. Tetapi untuk sijil USDA ni, dia bukan simply dapat, melainkan melalui proses audit. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk dekat laman web USFDA, senarai syarikat-syarikat yang tersenarai untuk mendapat pensijilan organik. Dan alhamdulillah dari segi produk kita tak bimbang lah, memang genuine. Okey, kalau masih ada yang belum nampak iklan ni, kita berehat sebentar untuk lihat. Ini antara, seingat saya lah, saya terlibat juga dalam proses periklanan ni, yang mana untuk saya kongsikan, media agensi yang kita gunakan ni bukanlah yang biasa-biasa tuan-tuan dan puan. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan lihat orang kata tu Wanda Coffee tu kan, agensi ni berjaya memecahkan market share kopi sebanyak 30%. Yang kita engage dengan mereka, alhamdulillah nampak iklan pun orang kata tu profesional, so kita saksikan. Mulakan hari keluarga anda dengan What's Selamat? Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan hati minyak zaitun asli OIV, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat, sebesar manfaat. Itu dia sebut sedikit. Okey. Baik, habis tadi tentang sebut sedikit perkembangan. Sebenarnya banyak lagi apa yang bakal berlaku dalam Olive House ni. Antaranya adalah kerjasama Olive House dengan Dasto Cereals, kerjasama Olive House dengan Halal, kerjasama dengan Samdabi, dan yang terbaru insyaAllah nanti kita akan dengar lah sebab dah ditubuhkan pun Yayasan Olive House. Okay, itu satu benda yang besar dalam Olive House ni. Okay, 3 peringkat ejen sebenarnya. Kalau yang saya tunjukkan tadi adalah Afiat Ejen dan Afiat Consultant. Semua orang ataupun setiap individu yang sertai Olive House akan bermula sebagai Afiat Ejen dengan margin maksimum 20%. Ada yang kurang daripada itu, tetapi secara average produk trust kita adalah 20%. Untuk bergelar Afiat Consultant, tidak semudah orang kata tu ada duit boleh terus jadi. Tak. Ya, apa yang kita pentingkan adalah bagaimana tuan-tuan dan puan mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Bagaimana
tentang produknya, tentang konsultasinya, sebab kita tak nak masyarakat ambil produk ni makan-makan tak mendapat kesan yang maksimum dan salahkan, sedangkan ada proses yang kita perlu buat. Contohnya orang ni sakit, kita perlu tahu sejarah sedikit tentang dia, umurnya berapa, dah berapa lama, apa jenis penyakit. Kita bukan nak kata kita tidak menggantikan ubat, tetapi seperti mana yang kita faham, pemakanan yang sihat sebenarnya memberikan kesihatan yang baik. Kat situ kita latih tuan-tuan perempuan faham keperluan nutrisi, kuasai produk apa semua, dan apabila perniagaan tuan-tuan dan puan semakin berkembang, that's why kita ubah ataupun tukar, convert kepada affiliate consultant, yang mana banyak lagi kelebihan yang kita sediakan oleh kerana kesungguhan dan komitmen tuan-tuan dan puan untuk terus berada di dalam perjuangan ini. Affiliate consultant ni, suka saya tekankan sini, yang ini mungkin dah dikongsikan oleh area manager tuan-tuan dan puan, tetapi benda-benda ni yang sebenarnya antara elemen yang menjadikan pasaran rosak adalah terutama tentang harga lah. Harga ni kalau ramai juga yang nak berniaga, tetapi kadang-kadang ada pengalaman sakit hati, orang buang harga. Kita di Olive House ni, dan to be frank secara jujurnya, saya dah pecat dekat 5 orang dah dalam rekod, saya pecat sebab kita dah pesan, dah banyak kali pesan, perjanjian kita dah ada, kerana buang harga. Buang harga ni tiada kompromi tuan-tuan dan puan. Dapat cukup bukti, memang on the spot kita akan terminate. Sebab apa? Dia akan merosakkan pasaran. Dia akan menganiaya kita yang berusaha untuk bina ekosistem ini, tetapi ada juga anasi-anasi yang buang harga. Melainkan harga promosi yang dibenarkan oleh HQ yang kita keluarkan sekular ataupun berkeliling kebenaran untuk buat potong harga. Selain daripada itu, kita mesti memasarkan pada harga seperti mana yang tertulis pada produk ataupun pada kotak, harga tetap. Kita tidak boleh simply buang harga apa semua. Kadang orang tanya, ada juga faham kata nak tolong masyarakat tetapi bagi diskaun pun tak nak. Sebenarnya kita kena explain baik-baik. Kalau boleh memang kita bagi, kan? Sebab kita nak jaga ekosistem ni. Kemudian tidak dibenarkan consignment. Yang ini pun kena jaga. Kita tidak boleh simply letak di kedai-kedai yang bukan kepunyaan kita. Kita tidak boleh letak di kios-kios yang bukan kepunyaan kita. Tidak dibenarkan consignment. Hanya dijualkan oleh ejen yang berdaftar sahaja. Kalau kata jumpa, boleh maklumkan, boleh cek dengan kita punya area manager lah. Consignment kita tidak benarkan, hanya melalui edaran kita melalui ejen rasmi. Dan juga offline sale ni dalam kawasan kita. Mana kita dah bagi kawasan kita tadi kan, ada utara. Mana kan tak boleh lah kalau kita di sentra nak buka kedai di utara. Kita tak benarkan macam tu. Kecuali online. Online ni sebab di postage kan. Postage tidak masalah. Kita duduk di sentra nak postage ke seluruh Malaysia tidak ada masalah. Cuma secara fizikal dia kita tidak benarkan untuk buka kedai di dalam kawasan lain. Yang ini kita kena jelaskan dulu. Kemudian kita lihat tadi affiliate agent, kita target dalam masa tuan-tuan masuk dalam masa 3 bulan ni. Dalam masa 3 bulan ni, setiap bulan kita akan susun. Even lepas ni kalau kata kita ada buat personal coaching juga. Personal coaching, kalau semalam tuan-tuan dan puan perasan kita dah semula masukkan Kak Aisyah dalam grup kita kan. Kak Aisyah dalam grup kita untuk bantu tuan-tuan dan puan. Kak Aisyah ni salah seorang doti lah, distributor of the year. Antara ejen-ejen yang top. Untuk latih bagi tuan-tuan dan puan tentang nulis, basic, asas-asas. Kadang-kadang yelah kita pun baru kan. Orang tanya tu tak tahu nak jawab apa, tak tahu nak jawab macam mana. InsyaAllah kita bantu. Kan? Kadang-kadang lama kelamaan confident tu datang, tuan-tuan sendiri akan, tuan-tuan perempuan sendiri akan dah dapat confident, kita akan nampak akan pergi lebih jauh. Yang penting kemahuan untuk kita kuasai ilmu dan juga kemahiran yang dah proven pun ejen-ejen kita yang dah berjaya, konsultan kita yang ada berjaya. Especially tentang produk, tentang perawatan. Perawatan ni bukanlah kita nak merawat, maksud saya kita faham dia ni sakit, contoh kencing manis, akibat apa? Akibat dia punya pankreas tidak berfungsi dengan efektif. So kita kena menjadi orang kata tu penasihat pada dia. Hentikan benda-benda yang menyebabkan pankreas dia rosak, menyebabkan
you dapat kencing manis. Ambil makanan yang boleh bantu repair kesihatan. Itu beza kita dengan yang lain. Setengah-setengah betul kita beli produk balik, okay, you makan satu sudu macam ni. Itu saja. Kita jangan buat macam tu. Sebab value, nilai yang kita ada pada masyarakat, yang masyarakat kenal kita adalah kita memberi khidmat nasihat dan juga kita ada produk yang untuk bantu kesihatan. Itu yang membezakan kita dengan orang lain. Okay? Dari segi CRM, bagaimana kita nak menjaga pelanggan kita, kita tahu nak dapat seorang pelanggan ni bukan susah, tetapi bila dah dapat tu sayanglah kalau kita tak jaga mereka untuk berada dengan kita. Sebab tu dalam grup kita selalu kongsikan informasi-informasi tentang kesihatan. Tak setiap informasi tu is about selling je. Kita hanya bagi, kadang-kadang ada informasi yang jenis sharing supaya masyarakat tu nampak apa value dia untuk setia dengan kita. Kita bukan sekadar menjual, kita memberi khidmat nasihat bagaimana untuk hidup lebih sihat. Yang itu sebab kalau di belakang tablignya kita hire orang ni untuk buat copywriting, kita hire orang ni, orang yang berautoriti untuk verifykan apa fakta-fakta kita. Dia tu di belakang tablig, itu pengurusan punya cerita lah. Okay? Kemudian dalam masa 3 bulan ni, sebolehnya tuan-tuan dan perempuan dah ada produk yang dah dibeli pada peringkat awal ni. Make sure kita rancang lepas ni sesi bersama Akmal, area manager. Okay, kita tengok susun dekat mana, bagaimana kita nak habiskan sekaten, kemudian kita nak pergi pada katen kedua dan seterusnya. Dalam masa 3 bulan ni, gunakan peluang sebaik-baiknya sebab nak pergi kepada affiliate consultant ni, dia ada orang kata tu belian minimum bulanan ni. Okay, sebab jangan rasa nampak banyak sebab kita tak nampak lagi jalannya macam mana. Okay, dalam proses affiliate consultant ni 1 bulan lah, basically kita ambil ukur untuk 1 bulan. Yang mana ada gerak kerja yang kita susun. Gerak kerja yang kita susun kadang orang rasa yang ni nampak macam tak berapa efektif lah. Faham? Kalau ada yang rasa boleh bantu you all untuk kembangkan perniagaan, boleh bincang dengan kita. Tetapi apa yang saya maksudkan sini, benda-benda ni kita dah buat pada usahawan kita sebelum ni, dan kadang-kadang kita tidak nampak kesan secara terus ataupun direct, tetapi sebenarnya mengajar kita disiplin. Itu yang kata tu value yang gerak kerja yang kita susun. Mengajar kita disiplin buat sesuatu. Okay? Kalau kita buat sesuatu yang tak konsisten, tak istiqomah, susah kita nak dapatkan hasil. Kemudian affiliate consultant ni kita lebih detail. Pergi kelas yang belajar lebih detail fungsi nutrisi. Kita ada grup-grup pakar kita. Dan saya nak kongsikan macam Kak Aisyah, sekarang ni perniagaan dah diuruskan dah oleh anak. So beliau duduk daripada dalam Olive House, bermula sebagai ejen, pergi kelas sampai boleh cakap tentang nutrisi, sampai boleh bagi khidmat nasihat pemakanan semua. Sekarang dah orang kata tu kemahiran yang dibina bersama Olive House boleh orang kata tu menjadi income kepada dia. Itu salah satu advantage selain daripada keuntungan menjual. Tuan-tuan perempuan, binalah kemahiran bersama kita, insya-Allah ada jalan untuk mendapat buat income juga. Okay? Sebagai tenaga pengajar. Okay? Okay, inilah fasa tadi yang saya sebutkan tadi, ilmu pengetahuan pada peringkat awal, produk, nutrisi penyakit, tentang bagaimana kita nak memberi khidmat nasihat, bagaimana nak buat sales marketing, menjaga pelanggan. Kemudian dari segi kemahiran yang ni kita identify antara yang penting. Okay, online marketing. Due to the COVID, alhamdulillah bagi mereka yang nak buat FB ads, bagi mereka yang nak buat, yang ada kedai, yang mana ada premis, nak tingkatkan lagi visibility, availability dalam dunia online, insya-Allah boleh rujuk pejabat. Kita memang dah buat, alhamdulillah nampak sangat beza dia, nampak sangat kesan dia. Sebab especially dalam Google, dalam Google selalunya orang akan cari mana nak cari produk Olive House. Okay, type Olive House mungkin nampak lokasi terdekat. Itu yang kita cuba bantu. Okay, kemudian dari segi pengurusan, dan kita sangat menekankan, kalau kita tadi CEO kita dah sampaikan, berniaga ni kena serius. Kita kena serius. Maksudnya nak berniaga kena buka perniagaan. Kita bukan jenis usahawan yang berniaga lagi cukai. Usahawan ni berniaga tak nak bayar zakat. Tak. CEO kita pesan, founder kita pun dah tekankan, berniagalah kita sampai kita boleh bayar zakat. Okay. Buka syarikat ni satu benda yang tak ramai usahawan nak buat. Tetapi percayalah, dengan adanya kita buka syarikat ni tak salah pun. Jangan kita ada kata tu terlalu skeptikal. Buka syarikat nanti nak kena bayar hasil apa semua. Macam kita nak serius, kita buat benda betul. Bila kita berniaga, yang mana tanggungjawab kita untuk bayar hasil, kita kena bayar hasil. Jangan jadi usahawan yang lari daripada bayar cukai.
Kemudian pembukaan akaun semasa. Akaun semasa ni penting untuk bantu dalam pengurusan kewangan perniagaan kita. Okay? So ada yang tanya setakat sampai mana kita indication nak jadi affiliate consultant. Sebab seperti mana tuan-tuan pun tahu, untuk affiliate agent dalam satu kuarter ataupun 3 bulan, belian minimum kita adalah 3,000. Okay? Maksudnya sebulan 1,000 itu pun dah cukup untuk maintain sebagai agent. Tetapi untuk affiliate consultant dia lebih tinggi, iaitu satu kuarter 9,000. So kalau kata average 2,500 ke 3,000 tu dah boleh dah lihat bagaimana nak jadi affiliate consultant lah. So ada yang tanya jadi affiliate consultant ni apa kelebihan? Jom kita tengok. Ni yang saya masukkan tadi. Kalau kata dah jadi affiliate macam Kak Aisyah tadi, perniagaan pun dah boleh tinggal kat anak-anak, hanya jadi tenaga pengajar, boleh mengajar tentang nutrisi dan juga teroka. Kak Aisyah ni bidang teroka sebenarnya. Ganjaran affiliate consultant. Kita ada personal reward. Bila tadi bermula hanya 20%, tetapi jadi affiliate consultant kita ada personal reward. Kita ada performance bonus. Kita ada poin pelancongan. Kita ada hadiah-hadiah lagi pada hari penyampaian. Yang ini oleh kerana kesungguhan tuan-tuan dan puan dan komitmen untuk berada dalam ekosistem, yakin dan memberikan komitmen dalam ekosistem, kita beri ganjaran yang lebih lagi, insyaAllah. Ini antara yang saya boleh kongsikan. Jumlah belian yang mana jumlah belian beli RM7,000, dah orang kata tu kategori, dia ada kategori 1 bintang, personal reward, ini cash bulanan. Orang kata macam dapat cashback lah. Beli RM7,000 dapat RM100, dan ada yang juga dapat dah sampai RM70,000, boleh dapat RM2,800 cash. Tadi keuntungan jualan dah dapat dah. Dapat lagi syarikat bagi lagi, oleh house bagi lagi duit, orang kata tu reward. Kita tak payah target banyak, RM7,000 sebulan, dapatlah RM100 lebih kan. Ini adalah reward cash yang kita sediakan. Tak cukup dengan itu, kita ada performance bonus. Performance bonus ni kita ukur setiap 3 bulan, setiap kuarter. Jualan terkumpul bermula dengan, kalau kata tiap-tiap bulan tadi maintain 777, dapat orang kata tu RM21,000 belian berdasarkan belian. RM21,000 dapat lagi reward yang bernilai RM100.5 paling minimum. Tadi bulan-bulan maintain je RM7,000 belian, cukup 3 bulan dapat RM100.5. Begitulah juga sampai ada yang dapat golden star. Tadi kalau kita lihat yang mana RM70,000, dia dapat dah RM2,000 lebih tadi. Kemudian yang ini pun dapat lagi reward ganjaran bernilai RM2,600. Banyak reward. Yang ni berbentuk reward lah. Tadi cash, bentuk cash. Yang ni ada hadiah, boleh emas, boleh tukar kepada voucher shopping, voucher petrol. Ini kita sediakan. Dan kita juga ada poin pelancongan. Seperti mana kita maklum, yang ni slide yang sebelum COVID ni, memang kita dah bawa dah agent kita pergi Turki, Spain, Morocco. Salah seorang ada dalam sesi kita pada hari ini, tak salah saya, Ustaz Faizal lah. Ustaz Faizal, orang kata tu insan yang kenal dengan Oli House ni, beliau lah yang membawa kita tour di Morocco. Alhamdulillah serta menyertai keluarga kita pada hari ini. Dan kalau yang ni kita akan convert lah kepada package travel tempatan. So, saya rasa saya terlebih masih sikit dengarkan video daripada pesanan CEO kita, bagaimana apa yang dah kita ceritakan tadi. Now kita dengar pula pesanan beliau tentang Afiat Lifestyle. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mendengar tentang Afiat Lifestyle, satu konsep yang dibawakan oleh Olive House. Bila bercakap tentang Afiat Lifestyle, apakah yang dimaksudkan dengan Afiat Lifestyle? Afiat ini adalah merupakan satu kata-kata atau ungkapan yang diambil daripada bahasa Arab, dan ia juga diguna pakai di dalam bahasa Melayu, yang kalau kita mendefinisikan maksud kepada Afiat itu adalah membawa maksud kesihatan yang secara sempurna. Bila konsep kepada kesihatan secara sempurna ataupun dalam bahasa hari ini disebut sebagai konsep kesihatan secara holistik, inilah merupakan perjuangan yang dibawa oleh Olive House yang kita ungkapkan dalam setiap ucapan, dalam kempen kita, dalam aktiviti, dalam perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari demi untuk memasyarakatkan Afiat Lifestyle kepada masyarakat. Bila ingin untuk merealisasikan Afiat Lifestyle,
Afiat Lifestyle merupakan salah satu di antara aktiviti yang memerlukan kepada satu ekosistem yang begitu holistik. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu, bermula daripada program Afiat Lifestyle yang telah kita siarkan di rancangan TV Al-Hijrah. Kemudian kepada tahun yang kedua, kita melaksanakan program Afiat Lifestyle musim yang kedua di Astro Oasis. Program ini adalah merupakan gabungan kepada doktor-doktor pakar dan mereka yang mahir dalam bidang masing-masing untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Berapa banyak di antara penyakit-penyakit yang berlaku di dalam masyarakat ia berpunca daripada soal pemakanan kita sendiri. Daripada penerangan tersebut, penjelasan daripada tokoh-tokoh perubatan dan pakar-pakar kesihatan memberikan penjelasan kepada kita dalam 13 siri yang kita laksanakan, 11 siri dan ada 13 siri yang kita laksanakan untuk menjelaskan bahawa pengubahan ataupun mengubah cara hidup itu membantu kepada kesihatan yang lebih baik. Maka ini adalah merupakan perjuangan yang dibawa oleh Olive House dan mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita mengembangkan proses Afiat Lifestyle dan memahamkan tentang Afiat Lifestyle melalui siaran televisyen di Astro dan juga di TV Al-Hijrah. Mungkin pada tahun-tahun yang akan datang kita akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang lebih memberi impact, memberi awareness, memberi pengetahuan, memberi kesan dan memberi manfaat kepada masyarakat untuk membawa kepada satu manfaat dan kebaikan kepada masyarakat, kepada Afiat Lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari itu, saya sangatlah berbesar hati kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian untuk bersama-sama dalam usaha murni yang dibawa oleh Olive House untuk memperjuangkan Quranic Food ataupun Food as Your Medicine dan memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa soal kesihatan ini adalah merupakan soal penjagaan, soal yang boleh untuk dihalang, boleh dielak dan boleh diperbaiki dalam kehidupan kita. Usaha tersebut adalah merupakan satu usaha yang perlu untuk dirubung jalinkan tenaga-tenaga, kemahiran, kepakaran, bijak pandai dan mereka-mereka yang berkemampuan untuk merealisasikan hala tuju yang baik ini. Saya sangat yakin dan percaya daripada hadirin yang hadir, bukan hanya semata-mata mereka-mereka yang hadir hanya atas tujuan untuk menjadi ejen untuk mendapat sedikit daripada keuntungan, tetapi mereka-mereka yang hadir ini adalah terdiri daripada bijak pandai yang mampu menyumbangkan pelbagai perkara demi untuk mencapai visi dan misi Olive House yang sangat besar. InsyaAllah dengan kemurnian, keikhlasan, kesungguhan yang kita sama-sama hubung jalinkan di antara kita akan membawa kepada satu perubahan yang sangat besar kepada masyarakat untuk menjadikan aturan Al-Quran dan panduan sunnah Nabi SAW disertakan dengan bukti-bukti kajian saintifik yang mampu untuk memukau pemikiran dan hati dan perasaan masyarakat ke arah menjadikan soal pemakanan sebagai asas dalam kehidupan. Itu yang dibawa oleh Olive House, itu yang diperjuangkan oleh Olive House. Semoga daripada penutup kepada program PDU yang tuan-tuan hadiri pada hari ini akan membawa mutiara-mutiara berharga, membawa hikmah-hikmah yang sangat-sangat baik kepada diri kita dan ahli keluarga kita dan kita laksanakan dalam keluarga besar ini. Itulah harapan besar saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita bertemu suatu hari nanti di suatu majlis yang mampu menghubung dan mampu menghimpunkan kita secara bersama. Daripada itu, kita mampu untuk mengorak pelbagai langkah dan pelaksanaan demi kebaikan kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tesis yang besar daripada CEO kita. Okay. Saya mohon masa sikit lagi saya nak berkongsi lepas ni sesi lepas ini tuan-tuan puan bersama Akmal lebih detail kepada saya marketing. Cuma yang saya nak kongsikan di sini apa yang kita tuan-tuan puan mungkin lihat iklan TV tadi, kita lihat kita menggunakan makcik, kita lebih kepada wanita bertudung kan. Dalam kita dah buat research, kita dah bayar ataupun kita mengambil research kajian ini ataupun analisa daripada market research kita telah mengkategorikan pengguna kita buat masa ini kepada 6 kategori. Kalau kita lihat daripada sebelah kanan di situ modern urbanites, kemudian kita ada social strivers, kemudian kita ada family first, kemudian kita ada local urbanities, career centric dan traditional. Okey. Untuk next tuan-tuan dan puan, okey dah tahu dah sikit, bersemangat ni. Nak semangat. Okey, produk ni memang genuine, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan knowledge. Siapa kita, kepada siapa kita nak approach, kepada siapa kita nak jual. Okey. Okey. Kita pegang kepada dua, iaitu golongan yang menyumbang kepada kita punya revenue di pasaran adalah
Yang pertama adalah traditional home bodies. Traditional home bodies ni orang kata tu orang veteran lah. Level mak ayah saya kan, yang orang bersara, umurnya 45 ke atas. Okey, 45 ke atas, golongan veteran. Yang ni kira old school lah, out of town, older folks, less tech savvy, banyak tengok TV. That's why approach kita banyak TV dan radio. Kita tahu target market kita kat mana. Okay. Kemudian ada satu golongan lagi, kedua adalah iaitu family first. Family first ni adalah golongan daripada 35 hingga ke 45. They are more concerned about family. Kadang-kadang ada yang beli ni, I nak untuk family I sihat, saya nak bagi kepada mak ayah saya. Ni antara golongan, kerana betul targeting kita, insyaAllah pergerakan kita lebih lancar. Kepada siapa kita dah kenal pasti, siapa bakal pengamal produk kita dan siapa kita nak approach. Sebab kalau kita golongan veteran ni, kita pun tahu keadaan kita dekat Malaysia ni memang orangnya dah ada 3 serangkai, 4 serangkai. So kenalah dengan apa yang kita ada, beri khidmat nasihat pemakanan dan juga kita ada produk yang boleh bantu untuk perbaiki kesihatan kita. Okay? Baik, saya kata itu saja daripada saya. Sebarang persoalan, insyaAllah minta maaf ambil masa terlebih daripada yang diberikan. Saya serahkan kepada Cik Mimi.